والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sambungan ya. Dan yang ketiga daripada bagian Arab. Situ. Aina. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga daripada bahagian arat yang 9 itu ialah aina. Aina ataupun dipanggil dengan makulatu aina, makulat aina. Apa itu aina? Yang kita terjemah di mana. Bila sebut di mana ni, dia lebih fokus kepada tempat dan juga pihak. Di mana kamu duduk, di atas, di bawah. Yang kesembilan dan yang ketiga daripada bahagian arat yang 9 ialah aina namanya. Dan iaitu aina ialah hasil dan ada jisim sungguh di pada tempatnya, pada tempat jisim itu. Aina ni apabila berlaku ataupun adanya sesuatu jisim di tempat dia, itu dipanggil dengan aina. Ataupun dipanggil bertempatnya sesuatu. Seperti ikan duduk dalam air, yakni bertempatnya ikan di dalam air, itu dipanggil aina. Hasil dan ada jisim sungguh di pada tempatnya, tempat jisim tadi. Hasil dan ada jisim pada tempat tu, itulah yang dipanggil dengan mengambil lapang. Dipanggil dengan mengambil lapang. Adanya sesuatu jisim di tempat dia, itulah aina. Di mana adanya ikan dalam air. Yang ialah dipanggil dengan mengambil lapang, hasil dan ada jisim. Bila kita belajar aina ni, barulah kita faham kenapa kita tidak boleh nisbahkan Allah ni dengan di mana. Di mana Tuhan? Aina Allah. Jisim ni bukan jisim yang kita bakal nak bahas ni. Jisim, jirim tu bukan yang mana yang boleh bagi, tak, bukan hak itulah, memang terkena juga. Tapi maksud jisim ni mana majma'ul badan wal a'dha. Jisim ni masuklah manusia, lembu, kambing, semualah. Itu maksud jisim di situ. Dan termasuk juga dalam takrif yang kita mengaji ma tarakaba min jauharaini fardain, masuk juga. Tapi bukan maksud jisim ni sesuatu jisim, sesuatu objek yang sungguh pada tempatnya, yang duduk pada tempat dia. Tapi kalau ikut dalam misbah, jisim ni majma'ul badan wal a'dha minal hayawanat, perhimpunan segala tubuh badan dan anggota, itulah jisim. Situ. Itu hayawanat tu, jika jisim tu yang jenis hayawanat, ada jenis nabatat, jenis tumbuh-tumbuhan, ada yang namiat, nami, ada yang jamadat. Hasil dan ada jisim sungguh ti. Kenapa dia kata jisim sungguh ti? Adakah jisim yang tak sungguh ti? Sungguh ti jisim, betul-betul jisim. Kita mengaji dulu jisim tabi'i. Jisim tabi'i itu kita belajar, ada dua. Jisim tabi'i, jisim taklimi.
Bukan jisim hak kita duk mengajar, duk suruh dia, duk cerita, atau buat contoh dengan plastisin ataupun lilin dan sebagainya, bukan tu. Tepung yang diuli, bukan tu. Ni jisim semua. Dia ada jisim taklimi yang kita guna untuk ajar dan latih supaya orang faham. Baik. Ada jisim yang semuti. Semuti ni kena tulis, iaitulah jisim tabi'i. Bila kata jisim tabi'i, keluarlah jisim taklimi. Nak tengok balik, nak faham, tengok balik lihat selepas kita dah baca dah sebelum ni. Adapun jisim taklimi, dia hasil juga di tempat, tetapi hasil ataupun adanya di tempat dengan jalan tabang mengikut bagi hasilnya jisim tabi'i. Jisim tabi'i itu berarti diri itulah, jirim sesuatu itulah. Walaupun jirim itu boleh diubah bentuk dan sebagainya. Kerana kita belajar dah itu, jisim taklimi ni dia panggil arak. Dia arak. Bila dia arak, dia bukan jauhar. Arak dia tidak mengilapang. Arak ni dia mengambil ruang dengan mengikut ataupun tabak bagi jirim. Macam kita merah, dia bukan ambil ruang. Yang ambil ruang tu sesuatu yang merah itu, tapi dia tabak. Jisim taklimi, dia panggil arak. Bila dia arak, mana dia menumpang di jisim tabi'i. Itu yang maksud dia jisim sumuti tu. Sekali baca tu memanglah, kalau ada orang tanya sakit kita, kenapa disebut jisim sumuti? Dia ada jisim yang tak sumuti. Itu dia panggil khayalan. Kita khayal saja boleh bentuk bagian-bagian empat segi dan sebagainya. Pada tempatnya, dan telah terdahulu menyatakan makna jauhar. Telah terdahulu menyatakan makna jauhar. Baik, apa makna jauhar? Baik, kata Syekh, dan adalah jauhar itu terlebih umum daripada jisim. Jauhar terlebih umum daripada jisim. Bila sebut jisim, dia mesti menerima bahagi. Jauhar tak semisi lagi. Sebab jauhar dia ada dua. Ada kalanya qabilun lil inkisam. Dia menerima bahagi. Qabilun lil inkisam. Dia menerima bahagi. Maka itu dia panggil jisim. Ataupun adamu qabuli inkisam. Dia tidak terima bahagi. Itu dia panggil jauharun fardun. Jauhar fard. Jauhar, kalau di pondok dia panggil jauhar firik. Tapi kalau Arab dia sebut jauhar fard. Jauharun fardun maknanya jauhar yang tunggal. Tunggal ni makna tak boleh belah bagi, tak boleh nak kerah. Jadi jauhar lebih umum daripada jisim dan lebih umum daripada jauhar fardi. Kenapa? Kerana jauhar ni dia termasuk jauhar murakkab. Masuk jauhar murakkab. Jauhar murakkab tak boleh susun lah. Yang dipanggil dengan jisim atau dipanggil dengan jauhar murakkab. Jauhar fardi ni dipanggil juga dengan jauhar basit. Jauhar al-basir dengan sin, sin ya ba, sin ya ta. Jauhar al-basir ataupun jauhar yang ghairul murakkab. Yang dipanggil dengan al-juz'ul ladzi la yatajazza. Juzuk yang tidak boleh menerima bahagi. Tu. Jadi jauhar pada istilah ahli falsafah ialah al-mawjud al-qa'im bi nafsih, yang ada, yang berdiri dengan sendiri. Dia tak perlu nak ada yang menumpang yang lain, seperti mana adanya arat kena ada jisim, dan dia muradif bagi zat. Dipanggil juga dengan jauhar, dipanggil juga dengan zat, dipanggil juga dengan hakikat, dan dipanggil juga dengan mahiyah. Adalah jauhar itu terlebih umum daripada jisim. Kenapa? Kerana jisim itu tertentu dengan benda yang boleh dibahagi. Kerana jisim itu
tertentu dengan benda yang boleh dibahagi. Bila boleh dibahagi, maka jisimlah nama dia. Dipanggil dengan jisim, dipanggil juga dengan jauhar al-murakkab. Sebab jisim ni ma tarakkaba min jauharaini fardain fa aksar. Suatu yang tersusun daripada dua jauhar fard ataupun zarrah atau bahasa mudah atom. Bila bergabung, nama dia jisim. Sekurang-kurangnya 2 atom dibahagikan dengan benda yang boleh dibahagi. Itu jisim. Mana benda yang boleh kerat, sama ada dengan jalan potong, belah dan sebagainya, ikut dengan mana-mana jalan, jisimlah nama dia. Adapun jauhar, asalkan benda yang membawa diri cukup, sudahlah. Bawa diri apa mana? Dia tak perlu nak ada dia kena tumpang benda lain. Macam pedas, nak ada dia kena ada cabai. Manis, nak ada dia kena ada gula. Tapi gula tu, cabai tu nak ada dia tak perlu ada pedas. Sebab tu ada cabai yang tak pedas. Dan cabai tu nak ada dia tak perlu ada merah. Sebab tu ada cabai yang hijau. Tapi hijau, merah, nak ada dia perlu kena ada sesuatu jisim. Mana? Sama ada cabai ataupun ikutlah buah-buahan dan sebagainya. Adapun jauhar, asalkan benda yang membawa diri sudahlah. Apa makna sudahlah? Tak kira lah sama ada boleh terima bahagi ataupun tidak. Habis. Membawa diri sendiri ni sama ada boleh belah bagi atau tidak. Macam jauhar fardin, dia tidak boleh belah bagi, tapi dia membawa diri sendiri. Dia membawa diri sendiri. Ini yang disebut jauhar fardin, jauhar firid dalam kitab tu. Penting. Penting perbahasan jauhar fardin. Sebab ahli sains ada ahli sains kebanyakan saintis, ada ahli sains Jepun mengatakan atom-atom yang merupakan kodim. Dan memang dalam kitab-kitab Jawi pun ada menyebut, ahli falsafah mengatakan jauhar fardin ini kodim. Dia asal bagi kejadian. Daripada dialah terbentuknya sesuatu jisim. Hasil bergabung, bertemu di antara atom-atom tadi, zarah-zarah tadi, jadi terbentuk satu jisim. Sebab tu ulama tolak. Cuma cara sebut dalam kitab jadi kita tak nampak, kita tak modernkan perbahasan ni, jadi kita nampak tak ada apa faedah. Sebut jauhar firid. Tapi supaya bila kita belajar betul, kita nampak penting. Macam ni kan, nanti saya nak sebut dah ni. Dan jika sangat-sangat halus sekalipun, walaupun sangat-sangat halus, walaupun paling halus, tak boleh nak kerak potong dah. Itu. Adapun jauhar dengan jirim pula. Adapun jauhar dengan jirim itu satu jua, dikatakan muradif. Cuma ulama tak sebutlah jirim fardin. Ulama tak sebut jirim fardin, jauhar fardin. Tak ni orang keliru pula mana satu pula jauhar fardin dengan jirim fardin ni. Yang itu satu. Yang kedua dah memang maklum, jauhar dan jirim hak tu lah. Dia sebut jauhar fardin, jirim fardin lah. Tapi ulama sengaja tak sebut jirim fardin, takut bunyi pening. Tadi banyak benda sangat pula. Tapi kalau kita nak kata, kalau ada ustaz hurai, dia kata apa? Jirim fardin. Tak ada masalah. Tapi ulama tak sebut lah. Jarang ulama sebut, sebab ulama tak orang baik keliru. Tapi jauhar dengan jirim sama. Jirim asalkan dia ambil lapang, walaupun paling halus. Jadi atom tu adakah mengambil lapang? Ya, mengambil ruang. Tapi kalau kita masuk betul dalam perbahasan falsafah, dan mungkin dalam falsafah tu bukan ulama falsafah yang kafir saja. Dan Imam Ghazali sendiri termasuk dalam tu, dan banyak lagi ulama-ulama yang hebat-hebat membahas juga tentang atom ini. Ada setengah mereka menolak pendapat mengatakan atom tidak ambil lapang, tidak mengambil ruang. Jauhar fardin tidak ambil ruang. Tu perbahasan sampai kita sehingga sampai tak faham tu. Dia punya dalam, dia punya bahas sampai tak faham. Saya sendiri tak boleh faham lah. Baca sekat tinggal. Kadang fikir kat ada syaitan kacau juga, minum fikir apa banyak-banyak tu. Tapi kita tak boleh, cara kita ni tak boleh kan. Kita nak duduk,
kita nak ajar orang ni, kita kena lebih pandai daripada yang lain. Sebab dia ada kait. Dia dah ada kaitan dengan Tuhan. Bukan kaitan lumana. Bila kita faham jisim ni apa dia, baru kita faham Tuhan ni, boleh kita kata berjisim. Bila sebut jisim, dia mesti tersusun. Tersusun ni apa dah? Tersusun ni lah apabila dia ada al-ab'ad, as-salasah al-mutaqati'ah, dia panggil. Panjang, dalam. Tu nanti dia lomok faham nanti. Di sisi hukama, di sisi al-sunnah wal jamaah, dan juga di sisi falsafah, di Mu'tazilah. Jadi nak nama jisim dia kena ada begitu. Takkan Tuhan dalam, takkan Tuhan panjang, takkan Tuhan lebar. Nampak? Baik. Dan jika sangat-sangat halus sekalipun, adapun jauhar dengan jirim itu satu jua. Satu jua ni dikatakan muradif. Muradif maknanya makna sama. Benda hatullah orang panggil. Benda yang sama, muradif. Dan bersalah-salahan ulama. Bersalahan ulama pada mengatakan benda yang dinamakan jisim tu. Baik, jisim tu apa dia? Ya tak apa lah yang boleh gerak. Lagu mana? Sebab tu dalam perbahasan ni, ilmu makul ni, atau perbahasan, atau bersama ada ilmu fizik dan sebagainya, dia tak sama. Dia tak sama dengan pandangan ulama ahli sunnah dengan pandangan falsafah ni. Kalau dalam kitab tu dia panggil hukama, sekarang kita panggil falsafah, falsafah. Dan kitab dulu dia panggil hukama, golongan cendekiawan, cerdik pandai. Dan Mu'tazilah tak sama. Lepas tu jangan kita samakan perbahasan ni, hak pondok tu bahas dengan perbahasan ahli fizik. Sebab ni saya nak tegur ada ustaz-ustaz yang menyebut, ustaz-ustaz yang anti mengaji macam ni lah. Dia kata tak boleh tunjuk pandai lah, guru pondok duk bahas tentang Johar Fardin apa sebagainya. Kalau bincang dengan, kalau bahas dengan, berhadapan dengan ahli-ahli fizik yang terkenal, kita tak faham. Kita tak sama, kita tak tiru pok tu. Kita tak tiru ni sini. Falsafah tak sama. Tak sama pandangan apa. Kalau bagi pok falsafah, jisim ni dia mesti panjang, lebar, tebal. Kita tak. Tak mesti panjang. Salah satu pun tak ada barang. Salah satu tak mesti tiga-tiga sekali. Kalau tak sama, jangan kita sama kata. Jangan kita samakan seperti mana pandangan ahli fizik. Walaupun kebanyakannya sama, tapi jangan kita kata begitu. Ada sesuatu tempat tak sama. Macam zaman kita belajar yang baru ni, tak sama. Mereka, kita. Dan bersalah-salahan ulama pada mengatakan benda yang dinamakan jisim itu, maka membawa oleh ulama usuluddin, asalkan benda yang boleh bahagi, sudahlah, boleh bahagi. Kalau dua atom tu bergabung, bila dia bergabung, maknanya apa? Dua ni boleh dipisah. Dia boleh dipisah tu. Kalau dia asal boleh dipisah saja, okey. Jirim lah nama dia. Atau jisim lah nama dia. Asalkan boleh dipisah. Dia tak macam Mu'tazilah dan juga falsafah. Mereka kata mesti dia terima tiga tu. Dia mesti ada panjang, lebar dan tebal. Tu nanti. Jadi dia panggil, kalau diisi ulama usuluddin, jisim ni al-qabil lil inkisam min ghairi takyidin bil aqtar as-salasah, yang menerima bahagi tanpa kait dengan pihak yang tiga. Dipanggil al-aqtar pun dipanggil al-ab'ad. Dia panggil dalam kitab ni panggil lanjutan. Al-ab'ad pun daripada mana jauh. Jauh ni jarak jauh. Jarak kita tengok dari sini jauh sini. Daripada sini jarak dia bagian tu, jarak dia panggil. Dia panggil al-ab'ad. Dia bahasa dia panggil lanjut. Kita pun panggil lanjut pergi. Kita pun panggil lanjut juga. Di kampung dia panggil lanjut lagi. Tinggi melanjut.
Kan? Tu, tinggi melanjut. Tu bahasa kampung lah, sini tak tahu panggil apa. Melayut boleh panggil benda yang lanjutan. Kan? Mana-mana jalan ikut. Dia panggil al-qabil lil inkisam min ghairi takyidin bil aqtar as-salasa atau bil al-ab'ad as-salasa. Sudahlah. Benda yang boleh bahagi sudahlah. Apa mana? Bolehlah. Ikut dengan mana-mana bahagi. Sama ada dengan jalan potong, dengan jalan kerak, dengan jalan kisih, ikut dengan mana jalan pun. Kalau dua atom bergabung, maknanya apa? Bila sebut bergabung, dia bila sebut ijtima', dia mesti iftiraq. Dia boleh iftiraq. Itu pun nanti kita bahas aina nanti di bawah. Sampai kada tak tahu lagi. Al-ijtima', al-iftiraq. Tu. Dan jika dengan mana-mana jalan sekalipun, mana-mana jalan ni sama ada dengan jalan keras atau belah atau krisik. Belah, potong, takir, ikut pergi lah. Kan? Itu mana mana-mana jalan sekalipun. Maka jika bertekek-tekek, bertekek-tekek ni bertangkup, dan bersedaging, bahasa kita bertangkup dan bersedaging. Kalau rentan tekek kau? Jaket gimana? Jaket. Oh gitu lah, jaket lah. Ni bertekek. Bertindak-tindak lah. Melekat dan bersedaging. Dua jawapan fardin sekalipun. Ni walaupun bertekek, bertangkup, bergabung dan bersedaging, dua jawapan fardin. Dua jawapan fardin ni dua atom. Dua atom ni kalau bergabung kita tak nampak. Kuman kita nampak lah. Kepada kuman tu, dia satu jisim yang mana dia ada atom-atom dia. Lepas tu ulama bahas atom ni. Ulama bahas ada ke tak ada, ada bertempat dah betul tidak, ulama bahas itu. Tapi tak boleh nak sebut lah. Nak sebut saya pun rasa payah. Dah tu pun tak perlulah kita tahu. Secara mendalam tak perlu. Tapi kita nak tahu, alhamdulillah. Kita sonok kalau kita ada ulama yang macam tu. Tapi kita tak ada. Kalau kita sedih. Dulu banyak. Dulu ulama-ulama tu hebat. Ni bukan kata di sini, di negara Arab sini pun sekarang dah kurang ulama-ulama ahli makul. Kita dulu je Syekh Makhluf Al-Hasanin. Tu hebat tu. Dia buat syarah makulat Hasyah Hasanin. Mufti Bakhit Al-Muti'i, tu semua tu ahli makul. Bukan makul, mangkul. Pandai belakang pok ni. Kau tengok Makhluf Al-Hasanin tu, tengok gambar dia tu, tak sangka tuan alim semua. Makulat tu, guru saya Abu Ahmad Mawi ni orang pakar makulat. Tapi Hasyah Hasanin dia baca pun tak lebih. Dia masuk dalam dia dah tak boleh. Masuk balik bagi gear 1, gear 2, gear 3 bom tak lebih. Keluar balik, masuk dia tak lebih. Dalam tinggal. Tu kata Syekh Makhluf Hasanin, kata ulama Arab hebat. Kalau ada macam tu lagi kita nak ngaji. Tapi sekarang ni adalah sikit-sikit macam Syekh Said Fauda. Tu orang yang macam ni, orang yang orang panggil teliti fahaman dia. Dia teliti. Ada sekedar bidang tu apa yang dia nak bagi fatwa sama ada fiqh, dalam hadis, apatah lagi dalam Quran, mereka akan teliti. Sebab apa? Mereka nampak betapa dalamnya ilmu ni, luahnya ilmu tadi yang perlu kita lalui dan kita pelajari. Itu. Sampai di Syiraz ni saya tak jumpa. Di Syiraz ni saya tak jumpa. Di Mesir tu, Wallahualam, kalau yang ada pun tak mengajar di Azhar kan, duduk di kampung-kampung. Tapi kalau ada pun mungkin dalam bidang tu saja. Dia tak macam ulama dulu, dia bukan bidang tu saja. Mungkin dia bidang tu saja sebab dia belajar pun bahagian tu. Bidang lain dia tak pandai. Dia sebut Imam Sanusi. Imam Sanusi walaupun dia ahli tauhid, dia yang popularkan sifat 20, tapi dia juga ada membuat syarah hadis Bukhari. Maknanya dia muhadis. Kita muhadis nak buat syarah Bukhari tak boleh buat. Mengaku muhadis, tak boleh nak buat syarah Bukhari. Tapi ada Imam Sanusi, ada kita tulis al-muhadis tak, dia tak bagi sebab dia bukan muhadis.
bagi dia, tapi dia mengarang kitab Syarah Bukhari. Ulama tu hebat. Kena Syekh Yasin Padang tu lah. Syekh Yasin Padang ni. Oh, banyak dia buat syarah hadis tapi tak lengkap. Syarah Bukhari ada dia buat, Syekh Yasin Padang. Tu ulama Jawi kita, Indonesia. Hebat tu ulama dulu. Baik. Bertekad dan bersedaging dua jauhar fardin sekalipun. Walaupun dua jauhar fardin pun dipanggil jisim dah. Dinamakan jisim juga. Dia panggil jauhar fardin, dia panggil juga jauhar basit atau jauhar ghairul murakkab. Jauhar fardin ni takrif dia alladhi la yatajazza wa la yaqbalu al-qismah. La yatajazza'u wa la yaqbalu al-qismah. Dia tidak menerima, dia tidak boleh dijuzuk-juzukkan, dibelah, dibahagi-bahagikan, dijuzuk-juzukkan, dan dia tidak menerima bahagian. Dia tidak menerima bahagi. Sama ada dengan jalan fi'lan, dengan jalan live, dengan jalan boleh tengok dengan mata, atau wahman, atau dengan jalan waham. Waham dengan jalan khayal pun tak boleh. Selagi kita khayal satu benda tadi boleh dibelah, maka bukanlah jauhar fardin. Tu hak ringan je tu. Habaq buat saya tak faham. Cukup sekurang-kurangnya kita pernah dengar benda ni. Dinamakan jisim juga. Tapi waktu bila tu dua atom yang bersedaging tu, waktu bersedaging, waktu bersatu ataupun bertangkuk dan melekat keduanya, tidak dinamakan waktu bercerai. Tapi masa berpisah tu sama ada sebelum bersatu ataupun selepas bersatu, dia tidak dinamakan jisim. Dua atom bila dipisah, maka tak nama dah dua-dua ni jisim. Sama ada sebelum disatukan ataupun selepas disatu. Sebelum disatukan dia panggil atom-atom, jauhar fardin. Bila bang melekat bersedaging, jisim. Atau masa dia bersatu, kita pisahkan dua tadi, bang, dia nama dia jauhar fardin saja, bukan jisim. Tetapi kalau benda yang bukan dua jauhar fardin, jisim sama jisim, macam apa? Gula, halus ya, sebiji gula digabung jisim. Kalau dibuka begitu pun jisim juga, sebab dia menerima juzuk, dia boleh dibahagi-bagikan lagi. Kalau gula tu, kalau kita tumbuk sampai halus, sama kita letak di baling di udara sebegitu, yang paling halus tak nampak, itulah atom. Itulah jauhar fardin. Itu saya sebut dah, bila sebut atom, saya cakap mudah. Tak ada lagi benda yang lebih halus daripada atom. Nanti ada yang pandai, kita ustaz tak habis cerita, kita pun faham itu. Cuma kita cakap mudah, selalu guna masyhur popular dengan atom, kita sebut atom. Lepas ada lagi yang halus daripada atom. Saya nak cakap mudah faham. Dan kita pun faham belakang tu. Dinamakan jisim waktu bersedaging, itu tidak dinamakan waktu bercerai. Tidak, ulama tu kena buat koma tu. Dinamakan jisim juga waktu bersedaging itu. Tidak dinamakan waktu bercerai. Waktu bercerai tak dinamakan dengan jisim. Okey, ni nak tengok Mu'tazilah. Tapi ni lebih kurang je pokok ni. Apapun Tuhan tak berjisim, tu je. Tapi jisim tu apa dia? Cuma dari sudut ta'rif. Dan membawa oleh Mu'tazilah bahawasanya jisim itu ialah benda yang panjang. Nak nama jisim, dia mestilah benda yang panjang. Dia panggil al-jismu at-tawil al-ariq al-amiq. Benda yang panjang dan lebar dan tebal sama sekali. Itu Mu'tazilah. Itu tak sama dah. Maknanya sesuatu yang mempunyai ciri kepanjangan, kelebaran dan kedalaman. Sesuatu yang mempunyai ciri kepanjangan, kelebaran dan kedalaman. Itu jisim Mu'tazilah. Umuk, dalam, daripada atas turun bawah. Tul, daripada kanan ke kiri. Daripada kiri ke kanan. Saya ada buat rajah dah itu. Ulama buat simbolik saja rajah tu. Ialah benda yang panjang dan lebar dan tebal sama sekali. Jadi dengan makna apa?
setiap sesuatu yang mempunyai 3 ciri ni, setiap sesuatu yang ada 3 ciri ni, mana? Panjang, lebar, tebal, maka itulah adalah jisim. Itulah dipanggil jisim. Dan setiap ciri ini jelas dia memberi maksud sesuatu itu ditentu dan dibangunkan. Dia ada asas perbahasan mereka tentang jisim ni. Sebab akidah kita bahawa Allah Ta'ala ni dia tidak mengalami proses ditentu dan dibangunkan. Allah ni laisa muqaddar wala munsya'ah, muqaddaran wa munsya'atan. Tuhan tidak boleh ditakdirkan, dan Tuhan tidak boleh dilahirkan atau dibangunkan semacam mana kita buat sesuatu jisim. Tuhan ni dia tidak ada bangunan dan dia tidak ada ketentuan. Dia tidak menerima takdir dan minsya'ah, muqaddaran wa munsya'atan dia panggil. Allah tidak mengalami proses ini. Setiap jisim dia mesti mengalami proses ini. Proses jarak, dia panggil al-umur ni lanjutan panjang, lanjutan dalam, lanjutan lebar. Nampak tu? Itu perbahasan yang asal tu, yang kita tak faham ni. Kenapa ulama bahas jisim-jisim ni, dan kenapa tak boleh dikatakan Tuhan ni jisim ni? Kalau jisim dia mesti panjang, lebar, dia mesti panjang, lebar dan sebagainya. Dia tak boleh. Kena faham itu. Jadi kita nafikan Allah ditentukan dan dibangunkan. Dan siapa yang mengatakan Allah ni ditentu dan dibangunkan? Tak boleh. Kerana 2 ciri ini merupakan identiti setiap yang berjisim. Setiap yang berjisim dia mesti ditentu dan dibangunkan. Baik. Dan yang berjisim itu dia mestilah berarah dan bertempat. Dia mesti berarah dan bertempat. Jisim itu ditentu dan dibangunkan oleh dia ditentukan dan dia juga dibangunkan. Sebab itu jika Allah berada pada arah ataupun pada tempat, maka bermakna Allah berjisim dan dia boleh ditentukan dan dia boleh dibangunkan. Sebab tu Mu'tazilah dia berkerah tentang masalah melihat Allah di akhirat. Sebab tu dia berkerah, sebab dia pegang hak tu. Di akhirat nanti tak boleh tengok Allah. Mu'tazilah tak boleh tengok Allah. Sebab apa? Tuhan tak berjisim. Sebab dia faham konsep jisim dia begitu. Dia tak berarah dan tak bertempat. Bila dia menerima proses ini, dia panggil arah jauh atau jarak jauh, dia panggil ab'ad. Dia tu lanjutan panjang, lebar, dalam, tebal. Dan dia terima tu, mana dia bukan dia. Dia mesti berarah. Bila berarah, tak boleh. Kita, ya memanglah, memang Allah tak berjisim, tapi Allah nak bagi tengok. Allah nak bagi tengok. Kita yang tak boleh tengok, Allah nak bagi tengok. Allah nak bagi tengok, boleh tengok. Nabi Musa, dia nak tengok Allah, Allah tak bagi tengok. Allah tak bagi tengok, dia nak tengok juga. Wa kharra Musa sa'iqa. Dia sungkur, dia tak nak tengok. Dia tak nak tengok Allah. Sebab tu Nabi Musa sendiri pun dia pun minta hari ni, perlihatkan aku. Dia pun tak kata melihat, perlihat. Sebab kita tak boleh lihat Allah. Sebab tu kalimah melihat Allah dalam Quran sebut hari ni. Daripada ira'ah, bukan ru'yah, ira'ah, perlihatkan. Tengok dalam Quran, Allah guna kalimah ira'ah, perlihat. Macam itu juga yang Isra' Mi'raj, Nabi Allah berjalan, bukan Nabi berjalan. Nabi berjalan tak boleh sampai. Tapi kalau kata Allah yang memperjalan, ya, dia boleh sampai. Berarti kita nak bahas. Jadi ada pokok ni di poli kita. Dia kata
Kita duk belajar macam kita ni Tuhan tak berjisim, Tuhan tak bertempat. Habis tu kenapa duk kata boleh melihat Allah di akhirat? Duk kata Tuhan ni tak berpihak. Saya tak mau jawab lagi, saya nak tanya dulu, kamu etikad macam mana Tuhan ni? Nak tanya dulu. Pok-pok pondok ni duk kata Tuhan tak bertempat, Tuhan ni tak berjisim, Tuhan